Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Okey, sekejap ya, saya nak apa khabar semua? Ada sesiapa bersama dengan saya? Okey. Semoga hari ini, malam ni bagi pelajar-pelajar masih lagi belum tidur. Ada sesiapa yang belum tidur lagi? Okey. Hari ini saya nak berkongsi tentang fokus. Macam mana kita nak fokus? Okey, ada sesiapa bersama saya? Okey. Ada tak kita rasa susah nak fokus bila kita buat sesuatu? Okey, sama ada dalam pekerjaan, dalam pembelajaran kita, susah sangat nak fokus. Okey, macam mana kita nak fokus? Okey, saya nak ambil satu contoh fokus dalam pembelajaran lah. Okey, sebab saya punya topik dalam mencari ilmu. Jadi saya nak tahu, saya nak berkongsi malam ni tentang macam mana nak fokus dalam mencari ilmu. Okey, kenapa kita rasa susah nak fokus? Ramai pelajar-pelajar yang saya dapati bila mereka berjumpa dengan saya, mereka susah nak fokus, sangat sukar nak fokus, terutama dalam kelas. Sebab bila kita susah nak fokus, maknanya bila susah nak fokus, maknanya kita tidak dapat memberi perhatian dalam kelas, ya. Bila kita fokus dalam kelas, kalau kita sebagai seorang pelajar, bila kita fokus terhadap sesuatu pelajaran yang diajar tu, kita akan masuk dalam kepala kita, dalam otak kita, dan kita akan ingat dia sampai bila-bila. Bila kita tak fokus, membuatkan kita sukar nak ingat, sukar nak faham. Okey, sebab itu masa guru mengajar, okey, kita hendaklah fokus, maksudnya kita perlu beri perhatian yang sepenuhnya. Okey, sebagai contoh, saya pernah suatu ketika dulu masa saya belajar di universiti dulu, masa dalam exam, tiba-tiba saya blank. Okey, masa nak jawab exam, tiba-tiba saya blank. Saya tak tahu, tiba-tiba saya jadi tak ingat apa yang saya dah belajar. Okey, so saya mulakan dengan selawat. Saya selawat. Alhamdulillah, tiba-tiba Allah bagi gambaran kat saya. Saya boleh nampak formula, tulisan yang ada dalam kelas. Okey, dekat mana saya boleh nampak dekat mana pensyarah tu menulis formula dia dekat papan, sebab whiteboard saya masa saya belajar dulu, whiteboard dia banyak. Okey, jadi saya boleh nampak di mana formula ni ditulis, di hujung mana, di whiteboard mana, dalam kelas yang mana. Alhamdulillah, it's amazing. Okey, sebab apa? Sebab kita fokus pada pengajaran pensyarah kita dalam kelas, pengajaran cikgu kita dalam kelas. Bila kita fokus, kita boleh ingat. Jika kita terlupa, sekali-sekali kita terlupa, insya-Allah Allah akan datang kembali. So, kenalah bagi fokus, ya, fokus. Okey. Kadang-kadang kita tak boleh fokus ni kerana ada sesuatu yang menyekat, okay, yang tersekat dalam diri kita, menyebabkan kita tak fokus. So kita kena check balik, apa yang menyebabkan kita ni tak boleh fokus. Bila tak boleh fokus ni sebenarnya fikiran kita bercelaru, dia
fikiran kita entah ke mana kan. Waktu dalam kelas, waktu belajar, fikiran kita tidak boleh fokus kerana fikiran kita bercelaru. Fikiran kita pergi entah ke mana, merayau-rayau, sehingga kan kita tak tahu apa yang kita belajar. Jadi bila kita tak tahu apa yang belajar, kita tak boleh fokus. Jadi kita rasa pembelajaran kita sangat susah. Dan susah nak ingat, semua jadi susah. Okay? Terutama bila kita block our mind. Jadi kita kena check apa yang menyebabkan kita hilang fokus. Okay? Pertama, mungkin kita boleh tengok hubungan kita dengan ibu bapa. Bagaimana hubungan kita dengan ibu bapa? Okay? Okay, ada sesiapa di sini ke? Sila bagi tekan butang sikit, butang love ke, supaya saya tahu anda ada bersama saya. Sila komen. Okay. Okay, kita cek hubungan kita dengan ibu bapa. Mungkin ada sesuatu yang kita buat yang menyebabkan ibu kita, bapa kita terasa. Okay, bila ada perasaan yang menyentuh ibu kita, so ia akan menyebabkan kesukaran kita menimba ilmu. Jadi cek. Mungkin kita kadang-kadang kita tak sedar. So selalulah kita mohon maaf pada ibu bapa kita setiap hari kalau boleh. Pagi-pagi bangun, sebab kita sekarang senang kan, ada telefon, so boleh call, ataupun tak boleh call, WhatsApp je kan. WhatsApp bagi tahu, tanya ibu bapa, tanya khabar. Kemudian mohon maaf waktu pagi, waktu malam sebelum tidur, mohon maaf dengan ibu bapa dan minta mereka doakan kejayaan kita. Sebab doa ibu, doa bapa adalah berkah, terutama doa ibu. Okay? So begitulah kita boleh baiki hubungan kita dengan ibu bapa, supaya bila kita dah baiki, okay, fikiran kita lebih tenang dan kita lebih mudah nak fokus. Okay, lebih mudah nak fokus dalam pembelajaran. Okay, kita juga perlu upgrade hubungan kita dengan Allah. Okay, hubungan ibu bapa. Yang kedua, hubungan dengan Allah. Maksudnya kita kena jaga, terutama jaga solat. Solat tu biarlah di dalam waktu, di awal waktu. Sebab bila kita jaga hubungan dengan Allah, Allah tentu akan jaga kita lebih-lebih lagi kan. Okay? Kita nak Allah pandang kita, kita nak Allah jaga kita yang terbaik. So, kita perlulah buat yang terbaik. Betul? Buatlah yang terbaik pada Allah, Allah akan bagi yang terbaik buat kita. Okay? So, jaga, upgrade kan hubungan kita dengan Allah. Yang pertama sekali ialah solat. Sebab solat itu tiang agama kan. Ia paling penting. Sebab ramai dari kita tak menjaga solatnya. Selalu sebab belajar, sebab nak buat kerja, kita lengah-lengahkan solat kita. Sedangkan kita tahu ilmu yang Allah bagi, ilmu yang kita dapat ini adalah milik Allah. Kan? Rezeki yang diberi juga adalah milik Allah. So kita lewat-lewatkan, kita main-mainkan. Okay? Orang yang kita main-mainkan kepada pemberi rezeki kita, kepada pemberi ilmu kita, iaitu pencipta kita. Jadi upgrade hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan ibu bapa. InsyaAllah jika kita dapat upgradekan semua ni, fikiran kita lebih fokus dan lebih senang nak belajar, lebih senang nak menerima. Okey? Kita juga belajar memaafkan diri kita. Saya nak share satu ayat Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 22. Okey? Surah An-Nur ayat 22. Okey, dia berbunyi macam ni .
Okey. Ingat ya. Sekejap. Okey, dalam surah An-Nur ayat 22 sebab saya baca dekat komputer ni. Okey. Dan janganlah orang-orang yang berharta serta lapang hidupnya dari kalangan kamu bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang-orang miskin serta orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan sebaliknya hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang itu. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Okey, itu perkongsian saya hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi besok hari dengan perkongsian yang lain pula. Saya juga nak tanya, jika ada kalangan penonton di sini yang nak saya bincang tentang topik apa, bolehlah komen di bawah ni ya. Komen di bawah ni supaya saya boleh bincangkan topik yang anda nak tahu, okey, dalam mencari ilmu ni. Okey, topik yang berkaitan dengan mencari ilmu dalam topik pembelajaran lah, bukan topik lain lah. Okey, so sehingga di sini dulu. Kita berjumpa lagi. InsyaAllah saya doakan semoga kita semua dipermudahkan segala urusan dan pembelajaran kita. Kita berjumpa lagi. Okey. Assalamualaikum.